kiamat. Tidak akan berakhirnya dunia ini, tidak akan berakhirnya alam ini. Mereka-mereka yang hidup di alam barzah, mereka tak tahu, dan kita pun tak tahu bila akan berlaku kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka hidup di alam barzah, alam kubur, akan menanti satu alam lagi, iaitu alam akhirat, iaitu hari kebangkitan. Allahu Akbar. Sedangkan kita hidup di atas muka bumi, pelbagai ujian, pelbagai halangan, pelbagai cabaran. Itu pun ada yang dah tak sanggup nak hidup di atas muka bumi, rasa penuh dengan penderitaan. Belum lagi kita akan merasa kehidupan di alam barzah. Kalaulah kita tidak mengikut perintah Allah, kalau kita tidak mengikut perintah atau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat bahagia hidup di alam barzah. Dan semalam Ustaz diberitakan ada orang yang nak terjun Sungai Muar ni, jembatan Sungai Muar. Wallahu a'lam bissawab, sama ada berita tu sahih atau tak sahih. Kerana apa? Kerana mereka tidak rasa, tak sanggup lagi hidup di atas muka bumi. Mereka rasa mati itu lebih baik daripada hidup di atas muka bumi. Mereka tidak tahu bahawa alam barzah itu lebih dahsyat, lebih tersiksa kalau tidak ikut perintah Allah, tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hidup di atas muka bumi sekadar 60 hingga 70 tahun, yang Allah izinkan hidup kadang-kadang sampai 80 tahun, kadang-kadang usia 90 tahun. Itu pun dah tinggal kadang-kadang. Dah tinggal sikit-sikit saja manusia yang hidup di akhir zaman, sekitar 90 tahun dah tak ramai. 100 tahun pun dah tak ramai. Tinggal sikit saja boleh dikira. Jadi kehidupan di atas muka bumi yang sementara ini sekitar 60-70 tahun kata Nabi, itu pun mereka dah tak sanggup hidup di atas muka bumi. Mereka rasa mati itu lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan mereka yang berada di alam barzah, kalau tidak mengikut perintah Allah, tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, kita lihat dalam pelbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dah gambarkan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, dah tak boleh nak keluar, dah tak boleh nak keluar. Hiduplah di alam barzah. Kalau tak ikut di dunia dulu, ikut perintah Allah, tak ikut sunnah Rasulullah, Allahu Akbar, tersiksa dan terus tersiksa dan terus tersiksa. Allahu Akbar. Sebab itu mereka meronta-ronta, berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk beramal, untuk mengikut perintah Allah. Mereka menyesal dan terus menyesal dan terus menyesal, untuk mohon dengan Allah dapat sikit hidup di atas muka bumi, sekadar dapat peluang kejap je ya Allah. Tapi Allah SWT beritahu kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-Nya, aku dah beri peluang hidup di atas muka bumi, kenapa tak ambil kesempatan, kenapa tak ambil peluang? Bila mana dah mati, itulah hidup di atas muka bumi sekali saja, yang infaknya, yang kesannya besok di alam barzah, dalam tempoh tak tahu berapa lama, selagi mana tak kiamat. Bayangkan orang-orang yang terdahulu yang telah meninggal dunia, sampai sekarang ratusan tahun mereka hidup di alam barzah. Ratusan tahun mereka hidup di alam kubur. Tak tahu apa cerita di alam kubur tu, mereka hidup macam mana. Wallahu a'lam bissawab. Sebagai kita, sebagai saudara se-Islam, doakan mereka. Fatihahkan, bacakan Fatihah, niatkan, ya Allah, sekiranya ada diterima oleh Ta'ala, adanya ganjaran, adanya pahala, aku hadiahkan kepada mereka-mereka yang ada di alam kubur.
Jangan lupa. Jangan lupa kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya bila kita baca, niatkan untuk mereka yang dah tiada. Kita akan fikir besok akan datang, kita akan juga masuk di alam barzah. Siapa nak doakan kita kalau tak kita mulakan daripada sekarang? Atas persaudaraan Islam tu tadi. Allahu Akbar. Sebab itu kita bila mana lalu di tanah perkuburan, niatkan, doakan mereka, beri salam. Beri salam. Allah, betapa gembiranya orang-orang yang berada di alam barzah, alam kubur, bila mana orang-orang yang hidup di atas muka bumi lalu di tanah perkuburan memberi salam. Allahu Akbar. Sebab beri salam itu merupakan doa. Doa Allah. Hatta ada satu hadis disebut, bila mana manusia lalu di kubur memberi salam, malaikat yang menyiksa mereka-mereka yang tersiksa akan terhenti seketika. Nikmatnya bila mana terhenti seketika dalam keadaan tersiksa. Allahu Akbar. Sebab itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas kesempatan sisa-sisa hidup di atas muka bumi, yang setiap hari kadang-kadang kita kira, selalu kita kira naik umur, tingkat umur, tingkat umur, tingkat umur. Maksudnya umur meningkatlah daripada 30, 31, 32, 33, daripada kecil sampailah sekarang ini. Hari-hari meningkat, naik. Oh, umur kita dah 50 tahun Ustaz. Allah, Ustaz dah masuk tahun baru, umur kita dah 51 tahun Ustaz. Allah Akbar. Ustaz kira naik, memang naik. Tapi Ustaz kira dengan Allah. Ya Allah, makin hampir kita di alam barzah. Makin hampir, makin hampir, makin hampir. Malaikat yang mencabut nyawa, malaikat Azrail sentiasa menanti. Dia tak terlepas pandang. Dia akan sentiasa menanti gilirannya manusia ni tadi. Dan tiba waktunya akan dicabut, akan dicabut, akan dicabut nyawa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur wa ta'ala. Pertama, kita telah berjaya melalui satu bulan di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dengan adanya kefarduan puasa. Dan kita pada hari sekarang, doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku lagi ya Allah di bulan Ramadan akan datang. Doa berterusan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana kalau kita lihat di dalam rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Tahniah kepada para jemaah yang mungkin berada dekat sini, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala menjadi Duyufur Rahman pada tahun ini. Tahniah. Dan yang belum dipanggil menjadi tetamu Allah, berdoa, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Doalah, insya-Allah mudah-mudahan dengan asbab daripada kita doa dan berusaha mohon dengan Allah menjadi tetamunya Allah. Kadang tak disangka-sangka, ikut giliran lama lagi Ustaz, 2100 tahun lebih Ustaz. Kalau daftar hari ni 2100 tahun lebih, hampir 2200. Ikut kiraan umur, ya Allah Ustaz, sampai ke tak sampai ni Ustaz? Yang penting daftar haji. Ini daftar haji, insya-Allah Allah akan permudahkan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ta'ala kepada Allah SWT. Tahniah yang akan menjadi Duyufur Rahman. Allahumma salli Muhammad. Apabila tiba di sana, puaskanlah ibadat, rasa puas. Selagi mana ibadat tak rasa puas, belum rasa nikmat iman dan Islam. Cuba buat. Ketika mana kita solat di masjid, ketika mana kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika mana kita bersedekah, kalau belum rasa lagi nikmat bersedekah, nikmat solat, nikmat beribadat, cuba buat, tingkatkan.
Selagi mana tak dapat rasa, kena dapat rasa. Nak tahu rasa nikmat, kalau contohlah bersedekah. Biasa kita normalnya kita bagi RM1 contoh. Tak rasa nikmat tau. Bagi RM5 belum rasa nikmat lagi. Alah RM5. Bagi RM10 belum lagi rasa nikmat. Cuba sesekali kita masukkan duit biru 100. Dia dah mula hati kita dia akan naik kan. Nak rasa nikmat, cuba kita bagi sesuatu itu yang kita rasa sangat sayang, kita bagi. Cuba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesekali kita cuba buat. Kita bagi, masukkan 100, 100. Allah. Kalau kita rasa hati kita memberontak, kita kena latih. Kerana nak dapatkan satu nikmat dalam diri kita, memberi sesuatu itu nampak macam kurang, nampak macam hilang, tetapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberian itu, di atas sedekah yang kita beri, Allah akan gandakan dengan 10 ganjaran yang tak disangka-sangka. Kena yakin. Kita beri, tapi kita jangan ungkit. Kita memberi sesuatu itu jangan ungkit, tapi kita beri satu nikmat itu dengan penuh kasih sayang. Kita beri walaupun kita rasa ya Allah, itu sebagai satu latihan. Cuba buat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu rasa bau tu rasa Allahu akbar. Tapi kalau kita bagi biasa-biasa macam dah biasa, cuba bagi yang luar biasa. Allahu akbar. Jadi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kerana kita telah berjaya melalui bulan Ramadan yang lepas. Allahu akbar. Baik itu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya juga mudah-mudahan kita berjaya mendapat apa yang telah kita kejar, Lailatul Qadar. Tahniah kepada para jamaah yang telah dapat, yang telah berjaya menikmati Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu malam itu malam Lailatul Qadar, tetapi di atas usaha, ikhtiar, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mengejar Lailatul Qadar, Allah SWT insya-Allah terima, makbul apa yang tuan-tuan dan puan-puan usahakan. Yang penting kita usaha untuk mengejar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tak tahu malam bila, wallahu alam, yang penting usaha untuk menghidupkan Lailatul Qadar kita dah buat. Mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, mudah-mudahan di antara ramai-ramai jemaah ini semua sekali mendapat Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Nak dapatkan Lailatul Qadar, nikmatnya, ganjarannya, ibadatnya seumpama kita telah melaksanakan ibadat selama 1000 bulan. Allahu akbar. Umur kita tak panjang, tapi dengan keistimewaan yang Allah beri hanya berlaku di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan setiap tahun kita dapat. Setiap tahun kita dapat. Setiap tahun kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab itu bila mana kita berada di alam barzakh, kita berada di alam akhirat, di padang mahsyar akan datang, tak disangka-sangka ini datang daripada mana? Umurku pendek-pendek, umurku tak sampai 100 tahun, tapi ibadatnya melepasi 100 tahun. Allahu akbar. Rupanya diselit-selit, Allahu akbar. Nasib baik saya kejar Lailatul Qadar. Allah Ta'ala terima. Amalannya berganda-ganda selama 1000 bulan. Kalau ikut tahun, 83 tahun 4 bulan. Satu malam Allah Ta'ala beri kepada kita. Tapi Allahu akbar. Mudah-mudahan kita doakan kepada mereka-mereka yang belum ada kesempatan untuk mengejar Lailatul Qadar. Kejarlah, akan datang. Baik itu doa. Dalam setahun itulah satu malam yang Allah beri. Tetapi Ustaz pernah nyatakan di dalam Ramadan tempoh hari, ramai yang segelintir, bukan ramai, segelintir masyarakat kita yang bukan mengejar Lailatul Qadar.
Tapi mereka mengejar macam-macam 10 akhir Ramadan untuk keperluan menyambut Syawal. Allahu Akbar. Ya, kita telah berada di bulan Syawal sekarang ini. Amat rasa terkilan bagi mereka yang tak mengejar Lailatul Qadar, tapi mereka mengejar bagaimana untuk mengindahkan bulan Syawal. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita berada di bulan Syawal sekarang ini. Allahumma salli ala sekarang ni telah masuk, minta maaf kalau silap, 12 Syawal kalau tak silap. Besok Khamis, besok hari Khamis 13 Syawal, hari putih. Hari putih. Balik puasa sunat. Kalau ni siapa-siapa jamaah, saya yakin ada jamaah kat sini yang setiap bulan berpuasa hari putih 13, 14, 15. Saya takut terlupa, kadang-kadang dah sibuk dengan Syawal, ziarah, menziarahi, dah sibuk dengan marhaban, kadang terlupa. Oh, besok hari putih 13, 14, 15. Laksanakanlah, cuba berazam untuk melaksanakan puasa sunat, insya-Allah. Jadi Allah izinkan kita berada sekarang ni bulan Syawal, dah masuk 12 Syawal. Apa yang kita buat? Hasil daripada Ramadan, hasil daripada Ramadan, apa yang kita lakukan sekarang ini dah masuk 12 Syawal. Adakah makin meningkat? Adakah kita istiqamah dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Adakah makin meningkat atau makin menurun? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terasa sangat bersyukur. Kerana apa? Kerana kita berjaya melalui Ramadan sebulan, pelbagai cabaran, halangan dan rintangan. Kita berjaya masuk Syawal, bersyukur pada Allah Ta'ala. Bila mana masuk dari Syawal, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Baik itu kita disunatkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Membesarkan Allah dengan takbir. Tetapi Ustaz amat bimbang dan sangat bimbang generasi yang datang. Bila mana masuk waktu maghrib, itulah last Ramadan, masuk ke Syawal untuk meraih kegembiraan. Memang sedih nak tinggalkan Ramadan, sedih sangat. Tetapi kita disunatkan gembirakan hati, sunnah Rasulullah, kerana kita berjaya menjalani ibadat di sepanjang bulan Ramadan. Kita nak meraihkan kejayaan kita di bulan Syawal, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ingat Allah. Tetapi ada segelintir masyarakat kita bukan mengagungkan Allah. Yang ini Ustaz harap kepada para jamaah, didiklah anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan saudara-saudara kita, setaman kita, sejiran kita, sekampung kita, sedaerah kita, senegeri kita. Pesanlah bila nak menyambut, meraihkan kejayaan di bulan Ramadan, iaitu dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bukannya dengan yang ini kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang membesarkan, bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan dengan mainan mercun. Allah tidak ada dalam syariat, tak ada. Allah, dengar saja azan maghrib berbuka je, mercun dah standby dah. Allahu Akbar. Lepas dia buka, macam satu kejayaan menyambut bulan Syawal. Allahu Akbar.
Sampai 12 malam main. Allahu Akbar. Sehingga jiran datang, tolonglah, tolong berhenti. Tolong berhenti. Sebab ada jiran yang sedang berzikir mengagungkan Allah. Sebab ada jiran yang sedang berzikir pada malam Syawal yang mana malaikat rahmat turun pada malam tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada menyatakan itulah malam dimustajabkan doa. Malam dimustajabkan doa. Menghidupkan malam Syawal. Tetapi ada segelintir masyarakat kita yang tak indah, yang abaikan mana hasil Ramadan, mana hasil ibadat sepanjang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Habis hasil antara ibadat bulan Ramadan, sepanjang Ramadan. Nak tahu Ramadan kita diterima atau tidak diterima, nak tahu puasa kita diterima atau tidak diterima, lihat selepas Ramadan. Adakah kita maintain untuk mengekalkan ibadat, istiqamah berterusan untuk mengekalkan ibadat yang telah kita laksanakan sepanjang Ramadan? Adakah kita maintain, adakah kita kekalkan? Kalau bulan Ramadan kita berusaha untuk bangun malam, berzikir, membaca Quran, tetapi bila masuk Syawal je, Qurannya entah ke mana. Wa ya'uzubillahi min zalik. Zikirnya entah ke mana, qiyamnya entah ke mana. Itu antara tanda-tanda yang Ramadan atau puasanya tidak diterima oleh Allah. Wa ya'uzubillahi min zalik. Ini usah takut. Sepatutnya keberhasilan, kesan daripada kita selepas Ramadan makin meningkat. Ada penambah baikan amal ibadat kita sepatutnya. Kalau kita dulu tak rajin baca Quran sebelum Ramadan, bulan Ramadan kita berjaya mengkhatamkan Al-Quran, bulan Ramadan kita berjaya membaca Al-Quran, dulu tak rajin baca Quran, tetapi bulan Ramadan atas asbab Ramadan kita berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya kita dapat membaca Quran dengan maintain. Kalau dulu satu hari tak dapat satu muka, hari kita dapat satu muka di bulan Ramadan, berakhirnya Ramadan kita dapat maintainkan membaca Al-Quran selepas Ramadan. Itu antara satu kejayaan yang amalan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Sebab itu Ustaz nak bawa hadis, ada kaitan dengan hadis yang pertama, hadis 40, mengenai tentang niat. Allahu Akbar. Sebab setiap amal ibadat itu bergantung apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita niatkan, ikhlas atau tak ikhlas ibadat yang kita buat. Adakah sekadar kita berpura-pura, luar lain dalam lain? Yang ini bahaya, antara ciri-ciri sifat munafik. Berpura-pura beribadat. Jangan tipu Allah. Jangan tipu Allah. Allah tahu apa yang kita buat. Sepanjang Ramadan beria-ia kita bersungguh, tanyalah yang berusaha bersungguh-sungguh, tetapi bila mana masuk bulan Syawal, Qurannya Allah tak dibaca lagi, qiyamnya bangun malam tahajud dah tak dibuat lagi. Itu pun kalau buat sesekali je. Dah masuk 12 Syawal, alpa dan lalai. Allahu Akbar. Sebab itu bila masuk malam Syawal, antara doa yang mustajab menghidupkan malam tersebut, qiyam malam tersebut, bukan bermain mengecun, bukan bersorak macam-macam, leka dan lalai, berlaku balik maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ajarlah mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, mungkin jiran kita, pesanlah pesan, berpesan. Dan Ustaz pernah berpesan, tetapi itulah kadang-kadang istilah apa, jangan apa, jaga tepi kain orang. Allah, sedangkan agama itu nasihat. Agama itu ad-din nasihat. Agama itu nasihat, berpesan.
Berpesan, ingat, mengingat. Bukan jaga tepi kaya orang, tak. Bila kita cakap, aku tahulah. Allah, sedih sangat. Hanya mampu kita bila kita dah pesan, hanya mampu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hidayah adalah milikmu, ya Allah. Berilah mereka hidayah. Berilah hidayah pada diriku dan berilah hidayah kepada semua, ya Allah. Minta hidayah dengan Allah. Sebab hidayah adalah milik Allah. Itu para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tengok jam, masa berjalan laju, sangat laju. Dan masa tak boleh patah balik. Masa tak boleh undur. Jalan. Semuanya dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirakam. Tak perlu kita rasa TV3 datang, TV2 datang, TV1 datang, dan pelbagai media datang. Oh, kita masuk TV malam ni, rasa jakun, rasa takjub masuk TV malam ni. Contoh, ada rakaman secara langsung, kita rasa teruja masuk TV. Tetapi kena ingat, sepanjang kehidupan kita dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang dirakam oleh Allah. Dan bila mana rakaman kita nak tahu baik dan buruk di padang mahsyar besok akan datang, Allah akan paparkan tayangan rakaman kita hidup di atas muka bumi. Allah akan paparkan. Allahu Akbar. Saya paling fikir, sedangkan kalau kita buat sesuatu keburukan, kita buat maksiat, terpapar dalam televisyen berita. Ya Allah, malunya ya Allah, malunya ya Allah, malunya ya Allah. Kita buat kemungkaran, ditangkap contohnya, dipapar di televisyen. Ya Allah, muka aku, ya Allah, malunya ya Allah. Terasa malu, ya Allah, macam mana aku nak berhadapan dengan rakan-rakan, nak keluar rumah, ya Allah, malunya ya Allah. Tetapi bayangkan, bila mana besok di padang mahsyar, segala kehidupan kita di atas muka dipaparkan di padang mahsyar. Yang melihat perbuatan kita bukan seorang, bukan dua orang daripada para nabi. Para umat-umat yang terdahulu akan melihat dan menyaksikan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dipaparkan Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh dan para nabi, para umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi menyaksikan apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Mahkamah Allah. Pada ketika itu kita rasa malunya tak terkira. Sedangkan hidup di atas muka bumi, kalau buat salah tak rasa malu. Bayangkan para nabi, umat-umat terdahulu menyaksikan. Allahu Akbar. Sebab itu para jemaah muslimin, muslimat yang dimurahkan Ta'ala, selagi mana kita hidup, mohonlah ampun kepada Allah. Mudahan paparan besok di padang mahsyar adalah paparan yang baik-baik. Apabila Allah mengampunkan segala kesilapan dan kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di atas muka bumi, bila mana Allah dah ampunkan, akan didelitkan, akan dipadam segala perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan bila mana mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paparan itu dalam keadaan paparan yang baik-baik. Allahu Akbar. Sebab itu para jamaah muslimin muslimat yang dinikmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat bersyukur apabila kita berada di bulan, dah berada 12 Syawal. Jangan lupa kita berjaya bulan Ramadan, dan bila masuk bulan Syawal jangan lupa puasa 6 Syawal. Allahu Akbar. Kadang-kadang bila dia tak diingatkan, Allah Ustaz, dah 12 Syawal hari ni saya belum buat sekali pun puasa 6 Syawal. Dulu masa ustaz belajar dulu, tak tahu pun, bukan tak tahu, tak ambil kisah pun 6 Syawal. Kan dah cukup Ramadan. Allahu Akbar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis, ustaz ambil baca satu je. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia meneruskan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun, setahun. Bayangkan kita makan hari ini, bayangkan kita makan selepas Syawal, tapi fadilat kita dapat
seolah-olah kita telah melakukan ibadat puasa sepanjang tahun. Bayangkan betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Kalau Ustaz lihat, Ustaz fikir balik, macam mana yang kita katakan sepanjang tahun. Satu bulan Ramadan Allah gandakan menyamai 10 bulan. Kan dapat 10 ganda Ustaz nyata tadi. Dalam firman Allah SWT dia disebut juga, satu kebajikan, satu amalan akan digandakan dengan 10 ganjaran. Sebulan Ramadan yang kita buat menyamai 10 bulan, 10 bulan seolah kita berpuasa. Allah, sebulan menyamai 10 bulan. Ada tinggal lagi 2 bulan, 60 hari. Cara nak melengkapkan setahun sepanjang kita berpuasa, iaitu dengan adanya puasa 6. Satu hari menyamai 10, 6 hari menyamai 60, 60 iaitu 2 bulan. Allahu Akbar. Jadi lengkaplah, sebagaimana hadis Rasulullah kata tadi, sesiapa yang berjaya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berjaya berpuasa menyamai sepanjang tahun. Allahu Akbar. Jadi di atas kesempatan masih lagi di bulan Syawal, rebutlah puasa 6. Tahniah dan tahniah kepada ibu-ibu, ayah-ayah jamaah yang telah berjaya meraihkan kejayaan hari raya yang kedua apabila telah selesai 6 Syawal mereka berpuasa. Tahniah. Sebab orang lama, ayah-ayah kita, atuk-atuk kita kadang masuk saja hari kedua dia dah mula puasa 6. Hari kedua, 3, 4 istiqamah, struggle, hebat sebab dia mampu untuk melawan segala apa-apa dugaan dan cabaran. Masuk je puasa hari kedua, dia dah mula puasa 6. Tahniahlah bagi mereka yang jemaah yang berada di sini yang telah berjaya puasa 6, sangat-sangat tahniah dia ucapkan. Teruskan istiqamah, teruskan perjuangan selagi mana nyawa berada di atas muka bumi, teruskan. Dan selalu saya membawa satu slogan, biarlah kita berpenat-penat ibadat di atas muka bumi. Kerana apa? Di akhirat kelak, di syurga adalah nikmat serehat-rehatnya. Dah tak rasa lagi nak suruh, dalam syurga dah tak ada lagi nak puasa. Dalam syurga Allah Ta'ala dah tak ada lagi nak pergi majlis-majlis ilmu. Dalam syurga dah tak ada lagi nak beribadat, dah tak ada lah. Dalam syurga adalah satu nikmat, satu kejayaan, satu anugerah, satu hadiah yang Allah beri kepada hamba-Nya. Duduk dalam syurga penuh dengan kenikmatan, sepuas-puasnya, dah tak perlu lagi nak beribadat sebagaimana kita beribadat di atas muka bumi. Dah tak perlu dah. Wallahu a'lam bisawab. Sekadar pesan Ustaz pada hari ini. Ustaz minta ampun, minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, sekiranya ada yang terguris di hati, sekiranya ada yang mungkin terkata, ternyata yang perkara yang mungkin Ustaz tak sedar. Minta ampun, minta maaf. Apa yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datangnya pada kelemahan diri saya sendiri. Mari kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.